Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia untuk menonton rancangan kita iaitu Mu Tunggu Aku Tanya, iaitu sebuah rancangan yang saya akan cuba jawab soalan-soalan yang dilontarkan di social media. So saya akan jawab dengan jawapan yang simple tapi padat. Kita akan guna pandangan para ulama dan juga mazhab-mazhab yang relevan, yang muktabar dalam negara kita, insya-Allah. Harapnya rancangan yang sebegini ataupun jawapan-jawapan yang saya berikan boleh menjawab persoalan dan boleh membuka minda kita, menghilangkan kekusutan dan kekeliruan kita. Anda bersama dengan saya Ustaz Syarizan Daud. Hari ini saya nak jawab untuk episod kali ini ada 3 soalan yang diberikan kepada saya dekat Facebook, dekat Instagram. Yang pertama, Ustaz, apa yang perlu saya lakukan terhadap sejadah ataupun Al-Quran yang sudah koyak ataupun yang dah lusuh, yang dah lama ni? Saya nak buat macam mana? Boleh tak saya buang je sejadah tu untuk sampah? Quran yang dah koyak ni saya buang macam tu je. Okey. Saya nak highlight yang Al-Quran dulu. Sejadah ni kejap lagi. Al-Quran dia adalah kalamullah. Dia adalah wahyu daripada Allah SWT sampai kepada Nabi SAW. Cuma dia ditulis. Maknanya dia kata-kata Allah. Berarti benda ni sangat mulia. Cuma ianya ditulis. Sebab tu tulis pun ada caranya. Tak boleh nak tulis dalam bahasa Roman. Tak boleh kan. Contoh Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tulis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hukumnya tak boleh. Sebab dia perkataan yang sangat mulia. Maka sebab tu kalau kita beli Quran pun tolong beli Quran yang ada chop. Kalau kita kat Malaysia ni Kementerian Dalam Negeri lah, KDN. Memang ada chop semua tu. Sebab kita nak memuliakan Al-Quran. Sebab kita risau ada Al-Quran yang datang yang tidak ada endorsement, yang tidak ada chop ini. Kita khawatir dia ada kesilapan dan seumpamanya. So kenapa kena jaga? Sebab dia adalah perkataan yang sangat mulia. So penjagaan kata-kata ini datang daripada Nabi melalui malaikat sampai kepada Nabi sampai kat sahabat-sahabat. Ada yang hafal-hafal dan bila sahabat ramai yang meninggal dunia kerana meninggal dunia ramai, akhirnya khalifah pada masa itu Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, akhirnya mereka plan, jom kita tulis dan kita kumpulkan. Sebab nanti kan Quran makin lama makin hilang. Sebab penghafal Quran dah lama, makin lama makin sikit. So tulis. Sebenarnya benda ni sangat mulia. Maka sebab itu kita kena jaga kemuliaannya. Dalam Al-Quran Allah pernah sebut, Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Menjaga Quran bermaksud dia tidak akan mudah salah. Yang kedua, dia akan sentiasa ada dalam ingatan penghafaz Al-Quran. Dan antaranya melalui orang-orang yang menjaga Al-Quran. So kita jaga Quran. Kalau Quran koyak atau Quran tu lusuh, macam mana nak buat? Jawapannya adalah kita kena hilangkan dakwat dia. Sebab tu kalau kita rasa kita boleh rendam, hilang dakwatnya, okey, dan tak nampak dah tulisannya, maka fine, selesai masalah. Maka sebab itu ada banyak orang kata badan-badan dan agensi yang buat pelupusan Al-Quran ni. Kan mereka rendam dulu, ada yang tak buat rendam, mereka bakar terus. Sebelum bakar mereka hancurkan dulu dan bakar pula dalam satu bekas pot ataupun dapur yang sangat tinggi suhu dia. Mana bakar tu bakar sebakar-bakarnya. Bukan bakar keluar-keluar nampak lagi tulisan. Kadang-kadang kalau kita bakar sendiri, kalau api tu suhunya, pressure-nya tak kuat, kita boleh nampak lagi tulisan tu. Maka sebab tu kena hancurkan dulu kertas tu, kita shred dulu. Guna shredder tu kan, dia adalah shredder besar, giant shredder tu. Dia shredkan kertas tu sampai hancur, kemudian dia bakar pula, dan akhirnya keluar abu dalam keadaan dah tak nampak apa-apa tulisan. Salah satu cara lagi, mereka cube kan. Ni agensi buatlah, mereka cube kan, mereka padatkan kertas-kertas tu semua dan mereka tenggelamkan dalam laut. Tapi oleh kerana kita nak preserve laut kan, kita nak jaga. Contoh macam saya pun, saya diving, saya menyelam dalam laut, kadang-kadang kita jumpa kertas-kertas, kotak-kotak dan sebagainya dalam tu, so kita kutip lah. Tapi kalau debu, mungkin dia akan mudah larut. Sebab tu guna debu tu okey lagi, jangan buang Quran tu terus macam tu. Didebukan dulu, kemudian baru dibuang di laut. Kalau boleh tanam. Maknanya apa-apa sahaja yang menghilangkan kata-kata tu, akhirnya boleh jaga dia. Sebab kalau kita buang tu sampah, takut nanti sampah tu masuk dalam lori sampah, dalam lori sampah ada orang pijak, nanti sampai kat tempat pelupusan dekat sana ada orang pijak. Jadi kita tak nak macam tu. Jadi kalau kita boleh tanam, nak tanam atas tanah biasa takut orang pijak pula kat tanam tu, kat atas tanah tu. So nak tanam atas bukit yang tak ada orang lalu, kita pula jenuh nak naik atas bukit pula. So jawapannya kita larutkan ataupun kita bakar dengan suhu pressure yang sangat tinggi. Itu cara yang paling baik untuk kita nak lupuskan Al-Quran. Jangan buang tu sampah macam tu, jangan buang. Dah hari ni boleh Google saja agensi melupuskan Al-Quran. So mana-mana Quran yang kita ada, kita hantar dekat dia orang, nanti dia orang boleh tolong buat untuk kita. Adapun sejadah, macam mana hukum dia? Sejadah ni dia taklah semulia Al-Quran. Sebab dia kain yang dibuat oleh kita dan dia tak ada apa-apa pun. Cuma kalau yang ada tu mungkin gambar Kaabah dekat situ. Kalau ada pun mungkin gambar masjid. Semua oleh kerana itu sebab tu kita nak muliakan sejadah tu. Kan? Jadi perkara yang sama juga, kalau kita rasa dengan kita buang tu sampah tu akhirnya menyebabkan menghilangkan kesucian, kemuliaan, kehormatan pada gambar Kaabah atau gambar menara masjid, ataupun ada yang gambar kubah masjid Nabi, kubah hijau tu kan,
untuk kita nak jaga kemuliaan itu, maka kita janganlah main buang macam tu. Kalau boleh kita kreatif lah sikit, kita potong ke, tampal dengan kain lain ke dan sebagainya, kita buat pula sejadah baru. Atau kita lah kita patch, buat jadi frame ke apa ke, kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat, kita hancurkan sampai tak nampak bentuk Kaabah, sampai tak nampak dah gambar yang asal, dan baru kita boleh buang. Hancurkan dulu. Itu je cara dia. So tak adalah pula sampai tahap hukumnya jadi haram pula, berdosa pula kalau kita main buang sejadah tu. Taklah sampai berdosa, cuma demi untuk menjaga adab-adab, untuk menjaga kehormatan sahaja. Alright, itu soalan yang pertama. Yang kedua, cara yang sesuai untuk menggantikan puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tentang ganti puasa ni, yang panjang nak jawab soalan ni. Dia ada banyak perspektif. Satu, kita tahu berapa jumlah. Yang satu lagi, masalah besar ni, tak tahu berapa jumlah. Contoh, dia ada banyak lah. Contoh mak ayah kita meninggal dunia, kita tak tahu berapa jumlah dia. Sebab mungkin kita kena diagnose dulu. Kadang-kadang orang tanya soalan ni, saya kena diagnose. Mak ayah ni sakit tak sebelum dia meninggal? Berapa lama dia sakit? Agak-agak tahu tak? Setahun dalam sebulan Ramadan tu, berapa hari yang dia puasa? Susah nak jawab, Ustaz. Jadi kalau ikut kepada majoriti mazhab, iaitu dia ada dua jenis. Pertama dia panggil tahdidi, pertama dia panggil takribi. Tahdidi ni kita tahu tepat jumlah dia. So kalau tahu tepat jumlah, maka kita kena ganti dengan jumlah yang tepat tu lah. So ahli waris kena ganti. Itu paling baik sekali. Maknanya contoh mak mati atau ayah mati, anak-anak ni tolong gantikan. Itu yang paling baik. Tapi kalau anak-anak jenis tak larat sangat atau jenis makan banyak, malas nak puasa, tapi boleh tak nak upah orang lain, kawan-kawan dia atau ada pelajar tahfiz ke, tolong gantikan bagi pihak mak? Jawapannya boleh. Kalau boleh bagi upah, lagi bagus. Tanpa upah pun boleh. Tapi better bagi upah lah kan, sebab orang tu tolong ganti puasa bagi mak ayah kita. So ahli waris, anak-anak atau ahli waris tolong ganti bagi pihak mak ayah atau si mati, itu paling baik. Kalau boleh upah orang lain ataupun suruh orang lain dengan izin, itu juga dibenarkan. So itu cara untuk nak ganti puasa bagi tahdiri yang kita tahu jumlah dia. Tapi kalau tak tahu jumlah, macam mana pula? Guna kaedah takribi. Takribi ni kita agak. Dia tak terlalu sikit dan tak terlalu banyak. Let's say lah kalau kita calculate mak sakit 3 tahun. 3 tahun kalau sebulan puasa ada 30 hari, kali 3 bulan berarti 3 tahun kan? Ramadan 3 kali, ada 90 hari. So nak ganti 90 hari macam banyak sangat ni. Tantah dalam sebulan tu mungkin mak puasa selang sehari, mungkin 2 minggu. So kita kena takribi. Takribi ni dia tengah-tengah. So 3 bulan, tengah-tengah dia apa? 2 bulan ataupun 90 hari. Kan kalau ikut kepada pandangan ulama, ulama sebut apa? Kalau 50 hari macam sikit sangat. 90 hari macam banyak sangat. Ambil tengah-tengah. Apa? 75 hari. Dia panggil takribi. Itu antara kaedah lah. Kalau kita tak tahu berapa jumlah yang kita nak kena ganti puasa tu. Cuma bagi orang yang meninggal dunia ni, itu ada dua jenis cara lah. Pertama guna tahdidi, ganti terus jumlah yang tepat, sama ada waris ganti ataupun orang lain nak tolong gantikan. Yang kedua takribi, kalau kita tak tahu berapa jumlah, maka kita boleh anggarkan kepada jumlah pertengahan. Tak terlalu sikit, tak terlalu banyak. Kalau terlebih, lagi baik. Cuma satu lagi, isu fidyah. Sebab kalau kita tengok dalam mazhab, bincang, kalau kita tak puasa dengan sebab sakit, orang yang sakit, dia boleh je bayar fidyah sebenarnya untuk menggantikan puasa. Dia ada jenis orang yang memang jenis sakit, tak ada harapan sembuh. Yang doktor bagi tahu pun dia ni memang tak boleh dah puasa, bayar fidyah. Sebab dalam Quran pun sebut, wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah sebut, wa 'alal ladzina yutiquna. Bagi orang-orang yang tak mampu ni sebab sakit, tak mampu sebab tua, tak mampu sebab sakit yang tak ada harapan sembuh. Yutiqunahu ni berarti dia memang tak boleh puasa dah. Maka Allah sebut apa? Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah bagi makan kepada orang miskin. So salah satu cara bagi orang yang mati ni selain daripada ganti puasa adalah dengan kita bayar fidyah kepada orang-orang tersebut. Ada orang yang sakit tapi ada harapan sembuh. Tapi time dia sembuh, dia tak ganti puasa. Orang macam ni kena dua-dua. Ganti pun kena, fidyah pun kena. Ada orang yang dah terlalu tua. Dia memang bukan masalah sakit, dia memang tua dan tak larat puasa. Orang macam ni memang bayar fidyah saja, tak payah ganti dah. Sama juga dengan orang yang sakit yang tak ada harapan sembuh. Sakit memang sakit yang berterusan, yang melarat, akhirnya mati. Orang macam ni pun sepatutnya bayar fidyah bagi setiap hari yang dia tak puasa tanpa perlu nak digantikan lagi. So ada pelbagai jenis cara untuk menggantikan puasa ataupun bayar fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia. Okey, yang ketiga, apakah perlu saya sujud sahwi jika terlupa baca doa kunut masa solat subuh? Okey. Ni kita guna dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni meletakkan doa kunut ketika bangun daripada rakaat yang kedua.
kan solat subuh lah ni. Jangan rakaat pertama pula, rakaat kedua Maknanya bangun pada rakaat kita i'tidal, kita baca doa kunut kan. Dalam mazhab Syafi'i meletakkan doa kunut pada rakaat kedua selepas bangun pada rakaat tu adalah sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa? Iaitu sunat yang kalau ditinggalkan, maknanya kalau kita tak baca doa kunut, sunat ab'ad ni ada banyak, antaranya baca doa kunut, antaranya selawat kepada Nabi ketika tahiyat awal atau selawat kepada keluarga Nabi ketika tahiyat akhir. Itu sunat ab'ad. Duduk tahiyat awal tu sunat ab'ad. Baca doa kunut solat subuh tu sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni apa? Iaitu kalau ditinggalkan, sengaja ke lupa ke, maka dia disunatkan untuk sujud 2 kali. Dia panggil sujud sahwi sebelum bagi salam. Kata Nabi apa? An tasjuda sajdatain qabla ayyusallima. Siapa yang terlupa ketika sembahyang, maka kata Nabi, dia naklah sujud 2 kali sebelum dia bagi salam. Dan sujud 2 kali sebelum bagi salam ni namanya sujud sahwi. Apa maksud sahwi? Sahwi maksudnya lupa atau lalai. So kerana kita terlalai, terlupa tadi tu, doa kunut ataupun terlupa rakaat dan sebagainya, maka kita disunatkan sujud sahwi. Sunat bermaksud, contohlah dia bangun-bangun je rakaat kedua tu, dia i'tidal, dia pun terus rakaat, dia pun terus sujud, terlupa doa kunut. On the way nak sujud tu, alamak, terlupalah. Tapi tak adalah alamak macam tu kan, tengah dalam hati, alamak, terlupalah doa kunut. Kalau dia baru turun, dia tak sampai tempat rakaat lagi, dia baru turun dia kan bangun pada rakaat. Ni contohnya bangun pada rakaat, subhanallah hamidah rabbana lakal hamd, patutnya doa kunut. Tapi dia terlupa. Dia on the way nak turun tu baru dia teringat. Dia belum sampai, dia belum lebih kawasan rakaat lagi. Kalau dia baru on the way, tak sampai rakaat dekat sini, dia baru sampai sini, dia baru teringat, alamak belum lagi. Maka dia boleh bangun, dia boleh baca. Tapi kalau dia dah lepas kawasan rukun ni, sebab dia ada rukun berdiri, rukun rakaat, rukun sujud. Jadi bila dia dah lebih kawasan rakaat, baru dia teringat. Dia tak nak patah balik dah sebenarnya. Sebab dia dah lebih kawasan rukun. Jadi kalau dah terlepas, tak apa. Ni doa kunut, dia perkara sunat. So on the way dia pun, alamak, terlupalah. Tak apa. Terus je sujud, dia pun terfikir, tak apa, nanti aku ganti dengan sujud sahwi. So dia pun gantilah sujud sahwi lepas dia bagi salat, lepas dia baca tahiyat akhir, fil alamin innaka hamidum majid, dia pun sujud 2 kali. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lalai. Kan? Itu cara baca dia. Dia pun bangun, duduk antara 2 sujud, baca Rabbi fili warhamni wajbuni macam biasa. Kemudiannya dia sujud sekali lagi, Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kena hafal ini Kalau tak hafal pun tak apa, baca je subhanallah, baca subhanallah a'la macam biasa pun tak ada masalah. Bacaan tu tak ada masalah, yang penting sujud tu, sujud sahwi. Ada orang dia dah on the way dah, alamak terlupalah doa kunut, tak apa nanti aku sujud sahwi. Lepas baca tahiyat akhir terus bagi salam, lupa pula sujud sahwi, punyalah teruk. Dah lupa doa kunut, oh tak apa nanti aku baca doa, aku sujud sahwi lah. Sujud sahwi pun lupa, jam terus. So kalau lupa macam mana Ustaz? Tiba-tiba saya dah bagi salam, baru saya tinggal, Allah lupa sujud sahwi. Jawapannya tak ada masalah juga, sebab sunat sujud sahwi. Sebab doa kunut tu sendiri adalah sunat, sujud sahwi tu pun adalah sunat. Jadi cuma rugilah, pahala dia jadi kuranglah solat subuh dia hari tu. So itu sajalah kot untuk episod kali ini. Nanti ada rezeki kita jumpa lagi dalam Mu Tunggu Aku Tanya. Saya Ustaz Syarizan Daud, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.